Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaril dari PANet Management and Services. Jadi terima kasih kerana masih terus mengikuti rangkuman video info teknikal berkaitan event. Jadi pada kali ini info yang saya ingin kongsikan ini dia tidak berkaitan secara langsung dengan event. Tapi sebaliknya ini adalah video sambungan kepada video berkaitan penambahbaikan rakaman suara ataupun rakaman audio dalam video, yang menggunakan smartphone ataupun DSLR kamera. Jadi pada video bahagian yang pertama, saya dah membincangkan penggunaan external mic. Dalam video yang pertama saya telah menerangkan dengan panjang lebar dan juga telah memberi cadangan jenis mic yang boleh digunakan. Jadi dalam bahagian yang pertama tu sebenarnya lebih kita membincangkan lebih kepada penyelesaian external mic yang menggunakan wire. Untuk bahagian kedua ni kita akan membincangkan pula penyelesaian tanpa menggunakan wire ataupun wireless solution. Jadi kalau kita tengok penyampaian audio, kalau kita imbas balik dalam bahagian pertama, video yang pertama hari tu, bila kita bercakap, suara kita akan dirakamkan oleh smartphone. Jadi jarak antara kita dengan smartphone tu akan mempengaruhi kejelasan rakaman suara tu. Jadi untuk menambah baik rakaman suara yang kita buat tu, kita perlukan external mic. Jadi external mic tu akan lebih dekat dengan mulut kita lah. Contohnya macam sekarang ni saya telah menggunakan lapel mic. Jadi suara saya akan dirakamkan pada lapel mic baru dihantar kepada smartphone. Dan solution yang kedua, kita menggunakan shotgun microphone yang mana diletakkan di smartphone kita. Jadi shotgun mic tu dia berupaya menangkap bunyi dari jarak yang agak jauh, tapi dia eliminate ataupun menyingkirkan bunyi-bunyi lain di persekitaran. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu juga apa itu wireless ataupun wireless transmission untuk menyampaikan signal ataupun audio kepada smartphone kita. Wireless transmission ni sebenarnya dia menggunakan radio frekuensi. Kalau sebenarnya di persekitaran kita ni penuh dengan frekuensi ataupun gelombang. Kita ada gelombang bunyi, kita juga ada gelombang cahaya, dan ada juga gelombang-gelombang yang kita tak nampak seperti infrared dan sebagainya. Jadi radio frekuensi ni, radio frekuensi yang kita gunakan untuk menyampaikan signal suara kita secara wireless ni juga adalah antara gelombang yang terdapat di persekitaran kita. Jadi kalau kita tengok balik, bila kita buka spektrum frekuensi itu, kita akan nampak bukan kita akan nampak secara fizikal, kita akan nampak dia punya spektrum tu, radio frekuensi dia terletak di antara frekuensi bunyi ataupun gelombang bunyi dan infrared. Dia terletak di tengah-tengah. Jadi secara umumnya, radio frekuensi ni kita memang banyak guna untuk komunikasi. Even kita punya siaran TV menggunakan aerial, siaran radio apa semua, komunikasi walkie-talkie, even kita punya wifi pun, bila kita mengakses internet secara wireless, semua menggunakan radio frekuensi. Secara umumnya radio frekuensi yang digunakan untuk komunikasi ni terbagi kepada dua. Kita ada VHF dan UHF. VHF adalah very high frequency, sementara UHF adalah ultra high frequency. Jadi kalau kita tengok sini, very high, ultra high. Jadi mana very high, dia memang dah tinggi lah. In fact dia adalah lebih tinggi daripada gelombang ataupun frekuensi yang kita keluarkan melalui bunyi yang kita boleh dengar. Jadi frekuensi ini memang kita tak boleh dengar lah, sebab dia beyond daripada frekuensi jarak gelombang yang kita berupaya dengar. Dan
Gelombang VHF ni adalah dia gelombang yang pada frekuensi 30 hingga 300 MHz. Okey. Sementara itu ultra high frekuensi ataupun UHF ni dia memiliki jarak gelombang yang lebih pendek. Okey, jadi frekuensi dia agak lebih tinggi daripada VHF. Dia di antara 300, kalau tadi VHF 30 hingga 300 MHz. Okey, tapi untuk UHF pula 300 MHz sehingga 3 GHz. Okey, jadi dia punya frekuensi tu lebih tinggi daripada VHF. Okey, jadi apa kelebihan ataupun kekurangan atau pro and cons antara kedua signal ni? Okey, kalau VHF ni adalah signal yang biasanya digunakan untuk pengantaran gelombang pada jarak jauh. Okey, sementara UHF ni dia tidak sejauh frekuensi yang boleh disampaikan oleh VHF. Okey, cuma kelebihan UHF, frekuensi ni dia berupaya untuk menembusi tembok atau dinding di sekeliling kita. Jadi kalau kita compare kepada dua jenis signal ni, UHF ni lebih bagus kita gunakan untuk transmission signal isyarat komunikasi dan juga wireless. Okey, wireless system, wireless mic ni. Okey, jadi kebanyakan wireless mic yang moden, yang baru, kebanyakannya menggunakan sistem UHF. Okey. Baik, untuk signal UHF wireless mic, okey, sebenarnya kalau kita tengok spektrum dia tu besar. Okey, kalau tadi saya cakap 300 MHz sampai 3 GHz. Okey, tapi kita tidak menggunakan keseluruhan spektrum tu untuk digunakan dalam wireless mic. Okey, di Malaysia dan sebenarnya kebanyakan negara pun menggunakan spek atau spesifikasi yang hampir sama. Okey, frekuensi yang dibenarkan untuk wireless mic adalah di antara 2400 hingga 2500 MHz. Okey, itu satu spektrum. Okey, spektrum yang seterusnya kita gunakan spektrum pada frekuensi 470 sampai 694. Okey, ni dua spektrum yang dibenarkan. Okey, especially di Malaysia, ini adalah frekuensi yang dibenarkan untuk digunakan untuk sistem wireless mic. Sebenarnya dulu kita boleh guna sampai 470 sampai 700 something, dekat 800. Okey, tapi sekarang government dah cap sampai 694 saja, sebab 694, 700 hingga 900 tu di reserve untuk komunikasi 4G. Okey, dan benda ni efektif start, tak silap saya, daripada tahun 2017. Okey, kita dah cerita berkenaan dengan radio frekuensi. Okey, jadi kita dah tahu apa VHF, apa UHF. Okey, jadi berbalik kepada topik perbincangan sebenar kita pada hari ini adalah untuk penambahbaikan rakaman suara dalam video menggunakan smartphone. Okey, jadi kalau boleh tengok balik bahagian 1, saya dah bincangkan kenapa kita perlu tambah baik apa semua, dan kali ini kita nak beri satu solution, okey, untuk penambahbaikan yang ni wireless. Okey, tadi kita dah bincang pasal wireless radio frekuensi. Okey, di sini saya ada satu produk. Okey, satu produk. Saya rasa yang ni agak baru di pasaran. Okey, wireless microphone system Blackline YB01. Okey, ni wireless microphone system Blackline. Brand dia adalah Blackline. Okey, model dia adalah YB01. Okey, wireless mic Blackline ni diedarkan oleh satu company lokal. Okey, actually produk ni adalah in-house brand untuk company ni. Company ni nama dia BG Sound and Light yang berpangkalan di Batu Cave. Actually saya memang teruja lah bila BG dalam range produk Blackline dia mengeluarkan produk ni.
since saya pun sekarang agak aktif dalam mengeluarkan video-video. Jadi sebelum daripada itu, BG ni pun memang mempunyai, BG Sound and Light ni memang mempunyai reputasi yang baiklah dalam arena pro audio. Okey, dia adalah antara supplier kami dalam kami mendapatkan peralatan-peralatan pro audio macam mikrofon, mungkin macam speaker dan sebagainya lah. Jadi bila BG mula keluarkan produk ni, dan saya pun terus beli dan uji, dan saya dapati kualiti dia memang cukup memuaskan. Dan bila saya bercakap pasal kualiti, kita akan link pula dengan harga. Okey, jadi kita start dulu beritahu harga dia memang murah. Okey, RM118. Kalau beli kat Shopee ataupun Lazada, free postage. Okey, RM118. Okey, jadi kalau kita bandingkan di pasaran sekarang, okey, kalau kita tinjau di Shopee dan Lazada, untuk wireless mic sistem yang sesuai digunakan untuk rakaman video menggunakan smartphone ni, harga di sekitar RM300 ke RM500. Itu yang decent, yang biasa-biasa saja. Jadi harga tu pun sebenarnya agak tinggi lah untuk kebanyakan daripada kita. Jadi untuk barang Blackline ni, untuk model YB01 ni dengan harga RM118 ni, bagi saya dah cukup murah untuk kita semua miliki. Di samping tu kualiti bunyi dia pun memang acceptable dan kita boleh pakai untuk rakaman. Okey. Jadi sebelum kita dengar bagaimana kualiti bunyi yang dirakamkan oleh mikrofon ni, okay, kita tengok dulu apa benda yang ada pada packaging ataupun apa yang disupply untuk pembelian produk ni. Okey, untuk menyampaikan signal radio frekuensi ataupun RF ni, okey, jadi gelombang ataupun signal suara yang kita keluarkan, okey, suara, okey, yang disampaikan ke smartphone tu, okey, jadi penyampaian menggunakan radio frekuensi memerlukan pengubahan, okey, daripada electrical signal ataupun denyutan elektrik yang dikonvert daripada mikrofon, okey, akan ditukarkan kepada gelombang RF. Jadi macam mana dia bertukar? Untuk wireless mic system, dia akan terdapat dua alat, okey, penghantar dan penerima. Okey, dia ada transmitter dan receiver. Okey, ini adalah unit transmitter dan ini adalah unit receiver untuk model YB01 ni. Okey, jadi ini adalah device yang akan convert suara kita menjadi RF sebelum ditukar semula kepada electric impulse yang akan disampaikan ke smartphone untuk dirakamkan. Okey, so ni adalah dia punya device. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia ada dia agak simple macam ni, so agak ringan lah. Okey, so kita boleh bawa ke mana-mana. Okey, kita tengok dulu transmitter. Okey, dekat transmitter ni, okey, dia ada bahagian untuk input mikrofon dan juga untuk input line in. Okey, apa bezanya dua ni? Okey, input mikrofon dan line in ni, bezanya satu, kita boleh gunakan mikrofon. Okey, jadi untuk rakaman biasanya kita akan gunakan lapel mic, dan sistem ini juga membolehkan kita menggunakan mikrofon yang sedia ada. Okey, asalkan kita kena convert kepada konektor TRS. Okey, jadi konektor TRS bersaiz 3.5 mm. Okey, jadi kalau biasanya konektor mic yang biasa kita gunakan akan menggunakan XLR ataupun TRS 6.3 mm. Okey, dia kena ada converter untuk convert kepada
mini jack ataupun connector 3.5 mm PRS. Okey, tu adalah input mic. Kemudian untuk line in, line in ni kita boleh sebenarnya masukkan kat sini sambungan kepada kita punya radio ke, laptop ke, kadang-kadang nak ada bunyi ke, dan juga instrumen, musical instrument. Nak letak gitar ke, nak cucuk kat sini. Ada akustik gitar, nak buat performance ataupun nak buat rakaman pun boleh guna. Asalkan dia menggunakan connector 3.5 mm TRS. Jadi untuk mikrofon dia akan gunakan TRS. Untuk equipment biasanya dia akan guna TS saja. Dia ada dua hot dan cold saja. Dia tak ada balance seperti mic. Yang tu boleh rujuk pada penghantaran video saya yang sebelum ni berkaitan dengan penghantaran signal, dan mungkin saya akan cerita dengan lebih lanjut berkaitan dengan mikrofon dan sebagainya pada masa akan datang. Yang kita akan cerita detail lah. Sekarang tak boleh nak cerita detail. Apa yang kita ada kat sini? Kita ada butang volume. Sebenarnya volume ni adalah kita nak mengawal sensitivity mikrofon yang kita gunakan. Jadi bila dia bila kita cakap pasal sensitivity ni macam volume lah. Jadi lebih sensitif mikrofon setting yang kita berikan, dia akan menangkap bunyi lebih kuat. Jadi dia ada lebih kurang saya ingat ada 9 range untuk pengubahan volume untuk rakaman. Jadi kalau kita nak buat rakaman tu, kita test dulu. Kita test dulu. Kalau agak terlalu kuat, kita akan perlahankan lah. Sebab bila kuat, bunyi tu akan pecah dan kita pun nak dengar pun tak berapa sedap. Kemudian dia ada button set. Bila kita onkan, onkan, dia akan menyala lampu. Kemudian pada LCD akan dipaparkan frekuensi setting. Jadi unit ni menggunakan UHF, frekuensi UHF. Saya tengok balik dia punya range. Range yang digunakan adalah di antara 643 hingga 681 MHz. Jadi dekat setting ni, dia di antara range yang telah ditetapkan itu kita boleh pilih 30 channel ataupun 30 frekuensi yang berbeza-beza. Jadi bila kita nak set up, kita tengok dulu, kita dengar dulu frekuensi tu, adakah terdapat gangguan. Sebab RF ni memang masalah dia adalah gangguan interference daripada luar. Kadang-kadang ada signal elektromagnetik daripada luar yang mengganggu transmission tu. Jadi bila ada gangguan, kita akan tukar. Kita akan tukar, dapatkan yang paling kurang ataupun tiada langsung gangguan. Kadang-kadang kita tak tahu, lain tempat dia punya gangguan radio frekuensi ni berbeza-beza. Kita tak boleh anggap semua sama aja. Jadi kelebihannya bila kita ada setting yang macam ni, kita boleh tukar-tukar. Jadi kita boleh utilize sistem ni di tempat yang berbeza-beza. Jadi kita tak adalah tak boleh nak tukar. Jadi sampai kat satu tempat memang ada gangguan RF kat situ, terus tak boleh guna. Tak, kita ada 30 lagi peluang untuk mencari frekuensi yang tiada ataupun kurang gangguan. Dekat LCD ni juga ada terpapar dia punya bateri. Untuk makluman, unit ni, transmitter dan juga receiver, dia menggunakan bateri lithium ion. Jadi dia dah built in kat dalam ni, jadi tak perlu kita nak beli bateri. Kadang kita terpaksa letakkan bateri AA ataupun AAA, dah tak perlu dah. Jadi untuk nak charge, untuk charging dia ada charging point. Charging point dia menggunakan USB Type C. Jadi dia punya just pakai charger handphone yang biasa 5 volt. Dia dah boleh nak charge. Bateri ni kalau ikutkan dia punya spek, boleh tahan 5 ke 8 jam.
Jadi saya rasa 5 hingga 8 jam tu dah cukup lah kot. Okey, kalau kita buat rakaman pun mungkin makan masa 1 ke 2 jam. Jadi dah cukup untuk bateri ni menampung apa kerja yang kita lakukan. Okey, itu untuk transmitter. Untuk receiver pula, okey, receiver sebenarnya dia ada dummy apa nama LCD je, tak ada apa-apa fungsi, dan button ni pun semua tak berfungsi. Okey, saya mungkin dia untuk apa nama mudahkan dia punya manufacturing, dia buat apa nama dia punya case ni sama, jadi benda apa nama button apa semua masih ada walaupun tidak berfungsi. Tapi sebenarnya apa nama benda ni pun tak ada apa-apa fungsi sebab semua kontrol melalui apa nama transmitter. Okey. Pada receiver juga ada untuk line out. Okey. Line out ni untuk kita sambungkan kepada smartphone ataupun kamera DSLR kita, dan dia juga ada apa nama line out untuk monitoring. Okey, monitoring menggunakan earphone ataupun headphone. Jadi bila kita nak buat apa nama rakaman, kita boleh test dulu sama ada transmission tersebut boleh diterima. Mungkin sebab atas faktor gangguan, jadi kita bila dengar kita akan check okey ke tak okey. Okey, jadi masa kita buat rakaman sekalipun sambil pegang mana cameraman pegang kamera tu, dia boleh dengar. Okey, dia boleh receive signal ataupun tak. Okey, jadi untuk monitoring dia ada output ataupun jack untuk ni lah. Okey, yang ni sama juga, kita boleh gunakan apa-apa headphone yang ada di pasaran. Okey, apa-apa saja, headphone ataupun earphone. Okey, so yang ni adalah jack output untuk disambungkan ke smartphone kita. Okey, bagaimana nak set? Okey, bagaimana nak set? Setting semua akan dibuat melalui transmitter. Jadi kita hanya akan tekan butang set. Okey, bila kita tekan butang set, dia akan mengubah frekuensi, dan apa nama secara automatik perubahan frekuensi yang disetkan di transmitter akan diset juga pada receiver. Jadi benda ni akan berlaku secara serentak lah. Jadi tak perlu buat apa-apa pada receiver, just buat setting pada transmitter dan receiver akan follow. Okey, itu adalah device unit untuk transmit dan receive. Okey, jadi bersama juga dengan transmitter dengan receiver ni juga dibekalkan apa nama item-item yang lain. Ni yang paling penting lah, dia punya mikrofon. Okay, mikrofon yang dibekalkan juga menggunakan lapel ataupun lavalier mic. Okay, sama juga. Okay, dia ada apa nama terbang pula, ada sponge ni untuk sebagai wind ataupun pop filter. Okay, ni kapsul untuk lavalier mic dia. Okay, kemudian dia ada kabel yang mempunyai jack jack 3.5 juga, TRS. Okay, so jack ni akan disambung pada mic in. Okay, mic in. Jangan tersilap pada sambung pada line in. Bila sambung pada line in, sebab mikrofon menggunakan balance signal. Okay, line in dia menggunakan unbalanced signal, jadi dia tak akan dapat. Kalau dapat pun mungkin bunyinya dia akan jadi perlahan. Okay, sangat perlahan. Jadi tak dapat dengar. So kena masuk pada jack yang betul lah, mic in. Okay, mic in. Okay, jangan masuk pada line in. Okay, so bila kita dah masukkan, okay, and then kita boleh start guna. Okay, tapi sebelum daripada tu kena set lah. Okay, untuk bahagian receiver pula, dia akan ada dua jenis kabel. Okay, dia sama dengan apa nama konsep yang saya cerita sebelum ni. Bila kita menggunakan smartphone dan juga DSLR kamera, dia menggunakan sistem jack yang berbeza. Okay, untuk smartphone, okay, dia akan bagi kabel ni. Okay, kabel khas untuk smartphone, dia ada apa labeling pun kat sini untuk phone. Okey, yang ni menggunakan jack 3.5 tapi TRRS. Okey, boleh rujuk pada
video saya yang pertama, kenapa guna TRRS ni. Okey, untuk DSLR kamera dia akan menggunakan 3.5 juga, okey, 3.5 mm, tapi dia menggunakan jack TRS. Okey, so jangan tersilap guna untuk handphone dan juga untuk DSLR kamera. Okey, kabel yang sama juga kita boleh buat untuk contohnya nak merakam direct pada mixer. Okey, biasanya mixer, audio mixer akan menggunakan input yang menggunakan jack yang lebih besar, yang bersaiz 6.3 mm. Okey, cuma dia akan menggunakan yang sama juga, okey, TRS juga. Okey, so yang ni direct pada DSLR kamera, yang ni direct pada audio mixer. So benda ni akan convert lah signal. Okey, so itu adalah dia punya kabel. Okey, dan untuk charging, okey, dia bekalkan kabel USB ni, and then dia punya connector untuk pada body pack ataupun receiver dan transmitter dia menggunakan connector type C. Okey, so sebenarnya kalau kata nak charge pakai charger handphone yang biasa pun boleh juga. Okey, cuma kelebihan dia untuk wireless mic system ni dah siapkan macam ni. Okey, jadi satu input pergi pada satu output, jadi menggunakan charging point yang sama, kita boleh charge serentak receiver dan transmitter. Baik, kalau kita tengok tadi receiver dia ada port kat sini. Okey, di samping tu dia ada satu lagi aksesori tambahan, dia ada shoe mount. Shoe mount ni biasanya untuk DSLR kamera. DSLR kamera biasanya dekat bahagian atas tu dia ada tempat untuk letak flash. Okey, tu kita panggil shoe mount. So kita boleh letakkan, kita pasangkan shoe mount ni, shoe mount adapter ni dekat receiver. Okey, kemudian boleh letakkan di kamera. Dan juga setengah-setengah smartphone holder pun ada shoe mount juga macam ni. So boleh utilize aksesori ni. Okey, so kita nak dengar kualiti rakaman menggunakan wireless mic system Blackline YB01 ni macam mana. Okey, kalau macam sekarang saya membuat rakaman menggunakan lapel mic, wired lapel mic. So yang ni biasanya untuk di indoor yang tidak ada pergerakan, tak ada masalah lah. Okey, dan harga yang ni memang lebih murah sebab dia tak ada device yang lebih ekstensif kalau kita guna wireless. Tapi kalau dah kat luar, kita memerlukan pergerakan apa semua, better pakai wireless. So untuk sekarang wireless, saya menggunakan lapel mic wired. Okey, saya cuba buka sambungan pada smartphone saya. Okey, sekarang menggunakan wired lapel, kemudian saya buka. Okey, ini adalah rakaman yang menggunakan direct pada mikrofon built-in smartphone. Okey, memang jauh beza. Okey, perbezaan ni berlaku disebabkan oleh rakaman dilakukan pada jarak yang jauh. Walaupun jarak yang lebih kurang macam ni, tak sampai 1 meter pun, built-in mikrofon tu pun dia tak dapat menangkap suara kita dengan sepenuhnya. Jadi dia ada gangguan dan bunyi bising dan sebagainya. Okey, so bila kita pakai lapel mic yang memang lebih dekat pada mulut kita, okey, kualiti rakaman akan lebih bagus. Okey, so sekarang saya akan sambungkan receiver. Okey, sebelum daripada tu saya set dululah, takut tak ada ni kan. Okey, saya onkan dulu. Okey, kemudian saya akan dekatkan dua unit ni. Okey, kemudian saya akan setkan frekuensi. Okey, so dia akan setkan synchronize dua-dua frekuensi antara receiver dan transmitter. Okey, kemudian saya akan buat sambungan. Okey, macam tadi kita ada line out kat sini. Okey, untuk kabel ni kena tengok jangan tertukar antara keduanya, sebab kita ada dia ada labeling kat sini. So boleh tengok dia ada daripada receiver nak pergi ke phone, dia ada labeling. So kalau daripada receiver dia akan menggunakan 3.5 TRS, okey, 3 line tu.
Okey, untuk pergi ke smartphone dia akan gunakan 3.5 TRRS. Okey, so yang TRS kita akan masukkan ke receiver. Okey, yang TRRS kita akan masukkan ke smartphone. Okey, akan ada bunyi sini. Okey, baik. Sekarang saya dah sambungkan kepada wireless mic. Tapi kalau anda perasan, lapel mic saya duduk berada di atas meja. Dan suara still masih boleh ditangkap oleh wireless mic. Jadi kalau kita letakkan betul-betul di bahagian bawah mulut kita, kualiti suara akan bertambah lebih bagus lah. Okey. Jadi walaupun duduk di atas meja agak jauh, tapi rakaman tu masih lebih bagus daripada sekiranya kita buat direct kepada smartphone. Okey. So macam ni, kalau kita dah letak macam ni, okeylah. So selepas daripada ni kita akan cuba menggunakan wireless mic ni, okey, di luar. Okey, kita akan tengok dari segi distance, okey, jarak dia. Kemudian macam mana gangguan ambience ataupun bunyi daripada persekitaran. Jom kita keluar dulu.